Lalu Nabi Ibrahim keluar daripada negara asalnya Babylon di Iraq. Ini menunjukkan bahawasanya sunnatullah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam melalui proses hijrah. Sebagaimana Nabi Ibrahim berhijrah, Nabi Lut berhijrah, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditarikan Allah untuk sampai ke Palestin. Mereka terpaksa menempuhi sebuah negeri. Dalam negeri ni tuan-tuan, ada seorang raja yang bengong juga. Raja ni gana sikit tuan-tuan, playboy, krokodil, buaya tembaga. Dan yang peliknya raja ni, dia suka ke perempuan. Itu standard lah ustaz. Masalahnya dia minat bini orang. Dia suka bini orang. Dia tak nak anak dara. Lalu apa kata Nabi Ibrahim kepada Sarah? Wahai Sarah, kita akan sampai ke sebuah negeri yang rajanya zalim dan dia suka kepada bini orang. Wahai Sarah, kalau kita ditangkap nanti, kalau raja tanya kau siapa, maka kau katalah dekat raja, aku. Kalau ditanya kau siapa, kau jangan kata kau bini aku. Kalau kau kata kau bini aku, selamat. Kau cakap lah kau adik aku ke, kakak aku ke, ya. Raja ni kalau adik-beradik dia tak belasah. Dia belasah bini orang aja tuan-tuan. Okey. Lalu kena tahan Nabi Ibrahim dengan Sarah. Bila kena tahan, Nabi Ibrahim duduk dekat luar, Sarah dibawa bertemu dengan raja. Cerita ni pun dalam hadis yang sahih menceritakan perkara ini. Lalu bila masuk jumpa raja, raja tutup pintu tingkap rapat-rapat. Hanya raja dengan Sarah sahaja. Lalu apa kata raja? Wahai perempuan, siapa nama kau? Nama kita Sarah. Sarah, sedap nama. Engkau dengan Ibrahim tu kena macam mana? Jadi Sarah ikut arahan. Saya adik dia. Adik dia ke? Tak ada rupa Ibrahim pun. Raja ni terror kau tahu. Krokodil lah katakan. Kau jangan temberang aku lah, kau bukan adik-beradik dia, kau bukan. Lalu raja ni tuan-tuan, dia tak tahan. Pasal Sarah ni lawa. Memang bini-bini Nabi ni lawa-lawa belaka. Sebab tu ustaz-ustaz ni dia bini kena lawa tuan-tuan, supaya dia khusyuk sembahyang, boleh mengajar dengan ikhlas. Kalau bini tak lawa, dia mengajar susah hati, tengok muslimat kat belakang yang lawa tu tuan-tuan. Jadi raja ni bangkit, dia nak peluk, dia nak cekor Sarah. Lalu Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma in kuntu amantu bika wa amantu bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya hadzal kafir. Ya Allah, jikalau aku beriman kepada engkau, aku beriman kepada rasul kau Ibrahim, aku memelihara kemaluanku hanya untuk suamiku, ya Allah, jangan kau izinkan si kafir ini menyentuh aku, ya Allah. Eloknya Sarah doa macam tu. Faghutta hatta raqada birijlaih. Tiba-tiba tuan-tuan nak pegang Sarah, Allah dengan kuasanya mencekik raja ni. Tercekik tu hatta raqada birijlaihi, sampai terangkat kaki raja ni. Pernafasan. Lalu apa kata Sarah? Allahumma in kunta qataltahu
Ya Allah, kalau kau bunuh dia, habislah aku seorang aja dalam ni. Orang kata aku yang bunuh. Ya Allah, lepaskanlah raja ni ya Allah. Lalu dia lepaskan. Puff, terduduk orang tua ni tuan-tuan. Istighfar kejap, astagfirullah. Tapi kalau dah jenis playboy situlah tuan-tuan, tak dan 2 minit, raja semangat balik semula. Raja bangkit nak cekor Sarah sekali lagi. Apa kata Sarah dengan doa yang tadi? Ya Allah, jikalau aku beriman kepada Engkau, aku beriman dengan Rasul Engkau, dan aku memelihara kemaluanku hanya untuk suamiku, jangan kau izinkan si kafir ini menyentuh aku ya Allah. Sekali lagi tuan-tuan, bila dia nak pegang Sarah, kena cekik, terangkat pula orang tua ni, oksigen. Sarah kata, Allahumma in kunta qataltahu faqad qalu inni qataltuhu. Ya Allah, kalau kau bunuh raja ni, orang kata aku yang bunuh dia ya Allah. Lalu dilepaskan raja buat kali kedua. Terduduk lagi orang tua ni, istighfar kejap. Tak dan 3 minit tuan-tuan, tambah lagi seminit, raja semangat balik semula. Ni bukan sebarangan raja tuan-tuan. Sarapan pagi tongkat ahli power road, tengah hari tongkat ahli power rangers, malam tongkat ahli power supply. Power gila. Dia nak buat mission impossible. Dia bangkit sekali lagi nak peluk Sarah. Sarah berdoa kali ketiga, dicekik raja buat kali ketiga. Sampai kali ketiga tuan-tuan dilepaskan, bau raja insaf sungguh-sungguh tuan-tuan. Hilang steam terus, hilang steam. Tak rock, orang tu kata tak lagi. Apa kata raja? Innaki syaitanah, engkau ni setan bukan orang, keluar. Sedap-sedap kata orang setan, dia bapak setan. Lalu tuan-tuan, Sarah dikeluarkan daripada istana. Tapi tuan-tuan tahu tak, raja ni dalam keadaan dia marah, dia respect kepada Sarah, ini bukan sebarangan orang. Sepanjang-panjang pengalaman dia cekor bini orang, tak pernah tak berjaya. Dah berapa ramai perempuan dicekornya tuan-tuan, tetapi Sarah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka raja yang bengong ini, sebagai menandakan respect dia kepada Sarah, dihadiahkan kepada Sarah bibi istana. Bibi istana ni bukan daripada Lombok tuan-tuan, dayang istana yang lawa, bernama Hajar alaiha salatu wassalam. Orang kita panggil Siti Hajar alaiha salatu wassalam. Nabi Ibrahim menunggu di luar istana. Apa ceritalah bini aku, ya Allah, selamatkan bini aku ya Allah, selamatkan isteri aku ya Allah. Keluarlah Sarah bersama dengan Hajar. Lalu apa kata Sarah? Bang, Allah selamatkan kita, alhamdulillah. Yang ni siapa? Jadi kawan kita. Raja bengong bagi free aja. Nama siapa? Hajar. Tuan-tuan, disitulah bermulanya pengenalan Nabi Ibrahim dengan Hajar alaihimus salatu wassalam. Lalu mereka bertiga meneruskan perjalanan sampai ke Palestin. Diringkaskan cerita tuan-tuan, aku pun rasa dah nak putus dah urat tekak aku ni. Ditakdirkan Allah, Sarah ni tak boleh beranak. Aqim ni mandul forever and ever, tak ada harapan. Aqim lama kahwin tak dapat anak, Lalu Sarah kata, bang, I rasakan kalau macam ni kita tak ada zuriat tau. Jadi I rasa abang ambil je lah kawan kita ni Hajar. Nabi Ibrahim tuan-tuan, dia ambil Hajar tu setelah direkomendkan oleh Sarah. Ada alasan pasal tak beranak. Yang korang bergatal nak kahwin lebih pasal apa? Bini anak punyalah ramai.
Nak juga seorang lagi kahwin ramai ni pening kepala bang. Oi, lainlah kalau kau betul-betul layak, duit banyak kan. Tapi masalah sebenarnya kahwin ramai ni, saya tak ada pengalaman lah. Tuan-tuan mungkin ada kan. Aku sembang je, lebih aku bukan berani pun. Tuan-tuan, lalu takdir Allah, Nabi Ibrahim pun bersama dengan Hajar. Bila bersama dengan Hajar, takdir Allah, Hajar mengandung. Bila Hajar mengandung, Sarah mula jealous. Dulu okey, sekali bila dia tahu Hajar mengandung, mengandung kau ya, kau buat macam mana dengan laki aku marah dia. Kau bagi laki aku makan apa marah dia. Kau tahu itu standard orang perempuan. Standard orang perempuan, kalau kau kahwin lebih macam dah pernah kahwin dia. Kalau dia tak jealous, itu bukan perempuan, itu Ultraman. Wajibul ghunnah, mesti jealous punya. Kalau tak jealous bukan orang dia bagi tuan-tuan. Lalu Sarah kuat cemburunya, dan bangsa Arab antara bangsa yang paling kuat cemburu tuan-tuan. Siap engkau Hajar, siap engkau. Cerita ni pun daripada hadis yang sahih tuan-tuan. Lalu Hajar ni bimbang sebab Hajar bimbang sebab Sarah kata aku cari engkau. Jadi tuan-tuan, dalam sejarah cerita, orang perempuan yang mula-mula pakai tali ikat pinggang ialah Hajar. Tuan-tuan tahu tak apa kegunaan tali ikat pinggang ni? Dulu punya cerita, kain ikat pinggang ni digunakan untuk memadam bekas tapak kaki dekat padang pasir. Diorang jalan kan, dia pakai. Lepas tu bila dia dah jalan, dia akan buat macam ni dekat pasir tu, supaya kain pengikat tali pinggang ni akan padam bekas tapak kaki. Tujuannya supaya Sarah tak tahu dekat mana dia pergi. Sarah tahu siap kau, kenalah kau. Sampai Sarah bersumpah dengan nama Allah, demi Allah aku kerat engkau. Nak kerat, kau jangan main-main. Lalu Nabi Ibrahim dengar, alamak, nak kerat lah pula, ni dah ganeh ni. Tapi Sarah dah bersumpah nak kerat, mesti kerat. Lalu Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Nabi Ibrahim untuk melaksanakan kerat itu. Laksanakan. Lalu disuruh mengerat 3 anggota Hajar. Apa 3 anggota tuan-tuan? Yang pertama ialah ditindik kedua belah telinga Sayyidatina Hajar alaiha salatu wassalam. Ditindik 1, 2. Maka tindik telinga ni sunnah orang perempuan. Orang lelaki jangan menggatal nak tindik telinga. Kau jangan buang tebiat, itu orang perempuan. Kau lelaki tindik telinga, balik ngalip ngang bangang. Dan tindik 1 je, 1. Yang kau belasah daripada sini Lord of the Ring, tring. Tak boleh tuan-tuan. Tindik telinga je sunnah. Dan kau belasah kat hidung pula. Hidung sunnah lembu. Goblok sungguh. Tinggal lagi 1 anggota. Lalu yang anggota ketiga dikhatankan Hajar alaiha salatu wassalam. Jadi 3 benda ni sunnah perempuan. Bertindik telinga sunat, dan juga khatan juga sunat bagi orang perempuan. Dalam mazhab Syafi'i wajib, dalam mazhab Hanafi sunat. Bila dah kerat macam tu, adakah Sarah puas hati? Tidak, tak puas hati. Lebih-lebih lagi bila tahu Hajar dah beranak. Dah beranak lah pula. Bila dah beranak, confirm lah Nabi Ibrahim mesti ambil berat dengan isteri yang ada anak. Kan lama duduk kat rumah Hajar. Sarah kata, apa hal Bang Ibrahim ni lambat sangat? Call tak angkat, call tak angkat. Dah orang sibuk beli pampers, beli susu. Kan budak baby ni nak jaga ni. Bengang Sarah, tak boleh jadi. Lalu Allah mentakdirkan berlakunya peristiwa kejelesan yang melampau ini tuan-tuan. Lalu Allah kata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, bawa pindah anak isteri kau ke sebuah tempat
Di mana? Makkah. Jauh gila. Daripada Palestin, isteri pertama, isteri kedua duduk Mekah. Bang oi, standard zaman tu sebulan perjalanan. Macam kita mana ada, kita isteri pertama Meru, isteri kedua Bukit Kapar, isteri ketiga Batang Berjuntai, isteri keempat Kuala Selangor. Contoh, Nabi Ibrahim, isteri pertama Palestin, isteri kedua Makkah. Allah. Lalu dibawa dua beranak, Hajar dengan anaknya Ismail alaihi wassalatu wassalam. Hajar tak tanya sepatah, senyap aja. Nabi Ibrahim siapkan barang, wi'aan min tamrin, jiraban min tamrin, wa wi'aan min ma'in, sebekas tamar, sebekas air. Jom ikut abang naik unta, jalan. Ketuk ketak, ketuk ketak, ketuk ketak. Lama, jauh. Hajar tak cakap sepatah. Dia tak kata, abang nak bawa kita pergi mana? Nak gili pampers ke? Kenapa jauh sangat ni? Giant depan tu je. Depan tu pun ada K4. Ni pasal jauh sangat. Tak cakap, senyap aja. Sampailah di sebuah lembah yang kering kontang, tidak ada apa-apa kehidupan. Tengah-tengah padang pasir panas terik ada sebatang pokok, tuan-tuan. Lalu diturunkan anaknya Ismail dan isterinya Hajar. Diletakkan kedua-dua anak beranak dekat sini. Diletak, dia terus balik. Hajar panik. Bang, Hajar panggil, ya Ibrahim, ya Ibrahim, Bang Ibrahim, Bang Ibrahim, aina tazhab wa tatrukuna bihadzal wadi? Abang Ibrahim nak gimana? Tinggalkan kami dua beranak. Nabi Ibrahim tak cakap sepatah. Dia letakkan dua anak dan isteri dan naik kenderaan terus jalan. Sebab Allah kata letak dan jangan cakap banyak. Sami'na wa ata'na. Tak cakap banyak Nabi Ibrahim. Hajar panik, tinggalkan anak, kejar Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, Bang Ibrahim, kemana bang? Kemana? Senyap, tak ada sepatah. Sampailah akhirnya apa kata Hajar? Ya Ibrahim, Allahu alladhi amaraka bihadza? Adakah ini arahan Allah? Nabi Ibrahim kata, na'am. Ya, sepatah. Ya, na'am. Dia tak panjangkan kata-kata. Dia tak kata, ya sayang, I sayang pada you tau. I bukan saja-saja tinggal you kat sini. Dengan you dapat anak, dengan Sarah tak dapat anak. Nabi Ibrahim tak nyanyi lagu ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun tiada satu orang pun yang tahu. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku. Dia tak nyanyi lagu bid'ah tu, kau tahu. Dia jawab sepatah, ya. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'ana Allahu. Kalau begitu Allah tak sia-siakan kita. Kau tengok apa jawapan isteri itu. Allahu Akbar. Allah tak sia-siakan kami. Nabi Ibrahim jalan terus. Sampailah dah jauh di jalan. Dah tak nampak anak isteri kat belakang, tuan-tuan. Tak nampak. Dia paling ke belakang, dia kata apa? Rabbi, Tuhanku, aku meninggalkan zuriatku biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Aku tinggalkan zuriatku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, di tempat yang bakal dibina rumah Engkau ya Allah. Rabbana liyuqimus salah. Tuhan kami,
untuk mereka mendirikan sembahyang satu hari nanti. Panjang doanya, dan Nabi Ibrahim meneruskan perjalanan. Tinggallah dua buah anak. Sampai kita tahu ceritanya, Hajar makan tamar, minum air. Nabi Ismail menyusu tak berhenti. Anak lelaki ni memang kuat nyusu, kau tahu. Daripada kecil sampai ketua, nyusu tak berhenti-henti, kau tahu. Akhirnya Nabi kata, susu Hajar kering, tamar pun habis, air pun kering. Bila macam tu tuan-tuan, Hajar panik, tekak dia kering. Nabi Ismail mula menangis. Nak buat macam mana, air tak ada. Air tak ada tuan-tuan. Ni bukan Selangor. Selangor air banyak. Cuma orang buat filem air tak ada. Tuan-tuan, lalu Hajar berlari baina Safa wal Marwah. Tahu belaka cerita ni, bagaimana Allah menguji Sayyidatina Hajar, padahal dia isteri seorang Nabi, seorang Rasul yang bukan sebarangan manusia. Tetapi Allah nak ajar kepada kita, itulah perjuangan. Bukan boleh dapat begitu mudah. Bahkan kau mesti berusaha untuk mendapatkan kemenangan. Hajar berusaha untuk mendapatkan air, walaupun dia seorang perempuan yang lemah, berlari daripada Safa dan Marwah untuk mencari air. Apa salahnya kalau Hajar duduk doa, ya Allah, kita orang dah lapar dah ni ha. Turun-turunkanlah apa yang patut. Pizza ke, paprik ke, kan? Takkan nak biar kita orang ke bulu je. Boleh je kalau dia nak doa macam tu. Tapi Allah tak ajar mudah begitu. Sebagaimana kita pernah dengar cerita Maryam ketika mengandung, tengah sarat nak beranak, tak tahu nak buat apa. Tengah tak larat, Allah kata, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Maryam, kau goncang pokok tamar, akan gugur buah-buahan tamar kepada kau. Ha? Goncang pokok tamar? Orang beranak suruh goncang pokok tamar? Ya betul. Please believe it or not. Ingat pokok tamar macam pokok ubi kayu apa? Itu ada take smackdown pun tak boleh goncang, kau tahu. Tapi Allah kata buat usaha. Lalu Maryam pegang dengan izin Allah, bergegar pokok tu, lalu turun, jatuhlah buah-buahan tamar, tuan-tuan. Okey, setelah 7 kali tuan-tuan, kita pun tahu Hajar naik atas bukit, kata, siapa ada dekat sana? Tak ada orang. Anybody home? Anybody home? Ada siapa dekat sana? Sana. Hello. Tak ada orang. Sampailah round ke-7, Jibril turun, dan Jibril mengorek dengan sayapnya, lalu keluarlah air Zam-Zam. Hajar berlari pergi dan mengorek dengan tangannya, Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Zam-Zam ni maknanya apa tuan-tuan? Bukan maknanya tikar terbang. Zam-Zam ala kazam, bukan. Zam-Zam ni kalau tak silap ana, maknanya lagi, keluar lagi. Dia korek, maka terbentuklah macam apa, lekukan begitu kan. Air pun keluar. Lalu 2 beranak ni pun minumlah kat situ. Akhirnya tuan-tuan, Allah beri juga pertolongan. Nak kabur ke kita, itulah perjuangan. Macam mana susah, buat juga usaha, pegang Islam betul-betul. Allah akan tolong kita tuan-tuan. Yakinlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Last call tuan-tuan, ditakdirkan Allah, tinggallah 2 beranak ni dekat tengah-tengah padang pasir. Takdir Allah tuan-tuan, dekat padang pasir ni ada rombongan peniaga-peniaga Arab yang biasa menyeberang padang pasir untuk berniaga. Dan diorang biasanya dia akan cari tempat yang ada air untuk singgah. Nak tahu ada air ke tidak, diorang melihat kedudukan burung terbang. Kalau burung tu terbang, dia pusing kawasan tu, itu menunjukkan koordinat di situ bawahnya ada air tuan-tuan. Kan, bawah tu ada air. Macam kita lah, kalau ujung-ujung minggu kan, pergi Kuala Lumpur, tiba-tiba nampak helikopter PDRM.
Maknanya ada apa bawah tu tuan-tuan? Ada demonstrasi lah korang ni. Macam lama benar tak turun korang ni. Lalu dia pun lalu jalan. Tiba-tiba tuan-tuan nampak ada burung terbang. Lalu apa kata peniaga-peniaga Arab? Mustahil burung terbang kat situ. Memang mustahil. Sepasal tempat tu kawasan yang mati kering kontang. Kita dah berpuluh tahun lalu kawasan ni. Kawasan tu mana ada air? Kau tengok tu ada burung tu. Burung tu demam tu. Salah. Kau tengok tu. Bergaduh. Okeylah, jom kita tengok kalau ada. Pergi tuan-tuan. Pergi ya, sungguh ada dua beranak.